Saya lupa nak rekod. Macam ni. Next. Okay, kalau keluar Tadi apa-apa tekan yes je. tekan yes je. Sebab tadi saya record tadi saya lupa nak tekan. Saya nak share screen tu tak berapa pandai. Okay. Tu. Oh, okey. Bukan yang ni. Yang slide. Yang ni. Sekejap Okay, dah apa. Okey. Konsep suku kata Yang slide ni kena tunjuk ke Ustaz? Kau pulang. Ke tak perlu? Tak usah buat je dulu. Okey. Dalam bahasa Melayu, untuk kita bunyikan perkataan tersebut, kita perlukan huruf A, E, I, O, U atau dipanggil huruf vokal. Dalam bahasa Al-Quran juga atau bahasa Arab, kita gunakan 3 bunyi iaitu A, I, U. Boleh faham setakat ni? Okey, boleh. Baik. Contoh barisnya, ni baris atas, A, baris bawah I, baris depan U. A, I, U. Ataupun kalau baris selari, baris atas An, baris bawah In, baris depan Un. Boleh jelas kat situ? Ataupun nak perlu tulis Ustaz? Jelas. Boleh. Jelas. Okey, baik. Cuma saya nak ingatkan ada satu konsep yang mana kalau ada baris, ada bunyi. Kalau tiada baris, bermaksudnya tiada bunyi. Baris sama dengan bunyi. Kenapa saya kata macam tu? Okey, kita ambil contoh kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, mari saya minta untuk kita angkat tangan sama-sama. Kita kira sama-sama ada berapa bunyi dekat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 10. Betul ke 10? Kalau tengok jari Ustaz tu 10 betul kot. 10. Kalau tak pasti, kita kira semula. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 10 10 kan? 10. Jadi kalau ada 10 bunyi, jom kita kira pula ada berapa baris dekat situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sebab tu saya nyatakan dekat situ ada 10 baris, jadi 10 bunyi. Jadi kita ambil satu lagi perkataan. La haula wala quwwata illa billahi.
Jadi jom kita kira sama-sama ada berapa bunyi dekat situ. La, minta angkat tangan sama-sama. Jom kita kira sama-sama ya. La, au, la, wa, la, ku, wa, ta, il, la, bil, la, hi. Jadi ada 13 bunyi. Jadi 13. betul ke 13? 13. Kalau 13. betul 13, kita tengok. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 baris, bermakna ada 13 bunyi. Tapi kadang-kadang kalau kita suruh baca, tak boleh baca. Kenapa jadi macam tu? Kerana kita tak kenal huruf. Jadi mari kita sama-sama kenal huruf terlebih dahulu. Saya minta untuk buka halaman yang ke-5. Okey, kita tengok. Kita lihat pada gambar, nampak gambar tu kita gunakan untuk huruf ba, kita gunakan gambar buah. Jadi kalau kita tengok gambar tu, ada orang dia baring dekat bawah pokok, tiba-tiba jatuh buah, jatuh atas kepala dia ke bawah. Kalau kita tengok, buah tu jatuh dari atas ke bawah. Sama juga macam huruf ba. Huruf ba titik dia dekat bawah. Apabila kita nak bunyikan huruf ba, dia akan jadi ba, bi, bu. Boleh faham? Boleh? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okey. Kita terus, jom kita cuba baca latihan di bawah. Okay, kita cuba baris yang pertama dari atas. Ba, a, ba. Ba, a, ba. Seterusnya. Ba, a. Okey, bagus. Seterusnya. A, ba. Okey, baik. Jadi kita teruskan pada baris yang kedua. Ba, ba, a. Okey, bagus. Seterusnya. A, ba, a. Okey, baik. Seterusnya. A, ba, ba. Okey, bagus. Kita terus kepada baris yang ketiga di bawah. Sila baca. A. Bagus. Seterusnya. Ba, ba, ba. Okey, baik. Seterusnya. Ba, ba. Okey, bagus. Jadi, saya minta untuk jadi kita cuba ulang semula baris, kita ulang semula latihan ni. Kita terus kepada baris yang pertama. Sila baca semula. Ba, ba. Bukan ain ni, itu huruf ain. Cuba sebut a. Ba, ba. Ba. Okey, bagus. Seterusnya. Ba, Ba. Okey, baik. Seterusnya. Ba. Ba. Okey. Kita tengok pada
baris yang kedua. Saya Ba'a. baca. Minta ulang semula. Ba'a. Okey, bagus. Kita teruskan. Aba'a. Okey, baik. Seterusnya. Ababa. Okey, bagus. Kita tengok pada perenggan yang ketiga. Kita baca. A'a. Okey, bagus. Seterusnya. Bababa. Okey, baik. Seterusnya. Ba'aba. Ba'aba. Boleh ingat setakat ni? Okey, boleh insya-Allah. Boleh, insya-Allah. Okey, kita terus kepada huruf yang seterusnya pada muka surat yang ke-6. Kalau kita tengok pada gambar, kita tengoklah, lihat pada gambar ni, ada sepasang tupai melompat dari pokok A ke pokok B. Sepasang tupai jantan dan betina, dia kawasan permainan dia dekat belah atas-atas dia, tempat-tempat tinggi. Jadi sama macam huruf ta, titik dia 2 dekat atas. Jadi kalau kita nak bunyikan huruf ta, jadinya ta, ti, tu. Boleh faham? Okey, boleh. Okay, jom kita sama-sama baca latihan di bawah. Okey, mari kita baca perenggan yang pertama. Sila baca. Ba'ata. Okey, baik. Seterusnya. Ta'aba. Okey, baik. Seterusnya. Ta'ata. Okey, baik. Kita tengok perenggan yang kedua bawah. Sila baca. Bataba. Okey, bagus. Seterusnya. Tababa. Minta ulang semula. Tabata. Ulang. Okey, bagus. Seterusnya. Tata'a. Okey, baik. Kita tengok perenggan yang bawah. Bata'a. Okey, baik. Seterusnya. Babata. Okey, bagus. Seterusnya. Tataba. Minta ulang semula. Tatata. Ta. Okey, bagus. Kita cuba sekali lagi baris yang pertama. Sila baca. Ba'ata. Okey, bagus. Seterusnya. Ta'aba. Ta'ata. Okey, bagus. Kita tengok perenggan yang bawah dia. Bataba. Okey, baik. Seterusnya. Tabata. Okey, bagus. Seterusnya. Tata'a. Okey, baik. Kita tengok perenggan yang ke bawah. Bata'a. Okey, baik. Seterusnya. Babata. Okey, bagus. Seterusnya. Tatata. Ta. Okey, boleh bezakan huruf ba dan ta? Boleh insya-Allah. Boleh, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Kita terus kepada muka surat yang ke-7, iaitu huruf sa. Jadi kalau kita lihat pada gambar, kalau kita tengok gambar ni, ada 2 pergunungan, Gunung A dan Gunung B. Jadi tentulah dekat kawasan sini sejuk. Jadi adalah salji dekat sini. Jadi salji tu kita lukislah 3 ketul salji.
Jadi samalah macam huruf sa. Dia ada 3 titik dekat atas. Sa. Untuk huruf sa, cara kita sebut huruf tu kena landingkan lidah tu, hujung lidah dekat hujung gigi atas. Cuba kita try buat sa. Hujung lidah, hujung gigi atas. Kita keluarkan sikit lidah dekat hujung gigi atas. Sa. Sa. Okey, baik. Kalau kita boleh buat macam tu, insya-Allah bunyi dia pun akan sama. Jom kita cuba baca latihan di bawah. Untuk perenggan yang pertama, sila baca. Sa'ata. Minta ulang semula. Sa'ata. Sa. Landingkan lidah kat gigi. Gigi atas. Lembut je. Sa. Sa. Okey, baik. Sa'ata. Bagus. Okey, bagus. Terusnya. Babasa. Okey, seterusnya. Tasaba. Okey, bagus. Terusnya. Kita tengok perenggan yang ke bawah. Taba'a. Okey, bagus. Terusnya. Ta'aba. Okey, baik. Seterusnya. Sasa'a. Okey, bagus. Kita tengok perenggan yang di bawah. Abata. Okey, bagus. Terusnya. Batasa. Okey, bagus. Terusnya. Sasasa. Okey, baik. Kita ulang semula. Baris yang pertama. Sila baca. Sa'ata. Okey, bagus. Terusnya. Babasa. Okey, bagus. Terusnya. Tasaba. Okey, bagus. Kita tengok perenggan yang di bawah. Taba'a. Okey, bagus. Terusnya. Ta'aba. Okey, bagus. Terusnya. Tasa'a. Minta ulang semula huruf yang pertama ni. Huruf pertama ni. Lai. Tasa'a. Okey, bagus. Baik. Seterusnya kita tengok perkataan yang di bawah. Abata. Okey, bagus. Seterusnya. Batata. Minta ulang semula. Batasa. Okey, bagus. Seterusnya. Sasasa. Okey, baik. Boleh faham setakat ni? Okey, boleh rasanya setakat ni. Jika ada apa-apa soalan boleh tanya. Tak ada, Ustaz. Okey je. Tak Cuma nak tanya ni, Okay. yang kita start ni dengan huruf ba terus kan? Ya. Yang alif yang belajar dulu ada alif, mula-mula alif kan? Huruf alif. Oh, untuk konsep kita ni, kita memang mulakan dengan huruf ba. Maksudnya alif tu dia bunyi a lah maksudnya. Baris tu dia bunyi a. Ya. A, I, U. Dia sama yang, je. yang alif tu maksudnya bunyi a lah maksudnya. Alif tu bunyi a. Hamzah tu bunyi a. Hamzah. Yang Hamzah. Hamzah yang mana, Ustaz? Hamzah tu yang ada macam kepala ain ni, yang setengah ni. Yang tu. Okey. Yang ni saya cuba lukis.
Tak jelas. Silau Tak nampak Ustaz. Allah. Okey. Hamzah. Dia akan jadi bunyi sama macam ni lah, sama yang dalam ni lah. Okey, sama yang macam tu. Okey. Rasanya okey Ada setakat lagi ni. soalan? Ada ya. Kalau tak macam tu, cuba saya nak tanya macam mana kita nak bunyikan huruf tha. Sebab kalau kita salah bunyi huruf tha, dia akan jadi huruf yang lain. Huruf yang akan datang kita akan belajar huruf lain. Landing lidah kan, hujung lidah. Hujung lidah di gigi atas. Atas. Okey, lembut je. Kita bunyi. Okey. Boleh Boleh. Okay, jadi saya minta untuk ulang kaji huruf-huruf yang sebelum ni, sebab kalau semakin kita ulang kaji, semakin kita lebih tahu perbezaan dan kita kenal huruf tu. InsyaAllah. Saya ucapkan tahniah kerana kerana sebutan semakin lancar dan dan tuan semakin kenal huruf. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih, kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sekejap Ustaz. Rehat dulu. Okey, baik. Okey, Ustaz, terima kasih atas sesi tadi. Jadi macam mana Ustaz boleh bagi tahu saya apa perbezaan Ustaz buat secara live dengan yang rakaman? Boleh bagi tahu kat saya apa perbezaan yang Ustaz rasa? Perbezaan dia macam kalau kita buat rakaman, dia tak ada tindak balas. Maksudnya tak ada refleksi lah. Maksudnya kita macam cakap seorang-seorang. Maksudnya jadi kalau tak dapat dengan respon lah daripada pelajar. Secara adalah tindak balas yang kita dapat. Okey, baik. Jadi untuk yang sesi tadi, so far saya tengok adalah perbezaan, sebabnya saya dah bagi dari segi skrip dan juga slide. Jadi yang slide yang saya bagi tu sebenarnya memang saya nak minta Ustaz pakai lah sebenarnya. Yang slide itu. Jadi saya nak bagi slide itu adalah untuk memudahkan Ustaz bagi penerangan. Sebab apa? Sebab kalau Ustaz terangkan macam secara lisan sahaja, tak ada macam visual, macam slide ke apa, dia akan jadi macam belajar dia jadi macam kadang-kadang mungkin dia akan jadi lost. Jadi kita bagi slide tu kita nak bagi guide lah, maksudnya tak nak bagi pelajar tu lost. Kan? Macam kalau kita mengajar kan, kalau budak-budak kan, kita mesti kena ada letak benda dekat depan. Jadi yang pelajar dewasa pun macam tu jugalah. Maksudnya nak tarik perhatian lah. Betul, kita nak tarik perhatian dia. Sebab kalau kita sekadar cakap macam ni, mungkin dia dia macam
tak berapa fokus. Jadi kita nak tarik fokus dia tu, kita buka slide tu. Boleh? Okey, untuk permulaan saya tengok agak sedikit macam ustaz terlalu bergantung pada skrip saya tengok. Boleh dengar? Okey, jadi untuk yang permulaan yang ice breaking tu, kita panggil ice breaking ataupun sesi ta'aruf lah. Dengar. Okey. Untuk yang sesi ta'aruf tu maksudnya nak perkenalkan diri tu maksudnya penting kita nak buat tu sebab yang tu kita macam nak tahulah nama dia kan. Lepas tu kita nak tahu masalah dia. Jadi yang untuk permulaan tu macam ustaz kena buat macam tadi macam agak kaku sikit. Kalau yang sebenar nanti ustaz kena macam ajak berbual lah maksudnya. Macam sembang lah. Macam sembang. Macam tanya okey. Macam ni contoh dia. Okey, Assalamualaikum. Okey, tuan sihat? Tanya sihat dulu. Okey, dia pun cakap sihat, alhamdulillah. Okey, baik, sebelum kita mulakan kelas pada hari ni, saya nak kenal dulu sikit nama. Macam ajak bersembang. Macam tu. Kalau macam strict sangat dia jadi macam dia tak pecah benda tu. Jadi kita nak bagi dia selesa dengan kita. Macam tu boleh. So macam itulah lebih kurang tadi. Jadi ustaz tanya dia nama apa semua. Lepas tu tanyalah dia pengalaman. Okey, tuan saya boleh saya tahu tuan pengalaman tuan belajar mengaji sebelum ni. Pernah tak belajar secara formal macam ni sebelum ni? Tanya macam tu. Terpulanglah yang tu. Nak tanya macam mana? Lepas tu dia pun cerita. Okey, lepas tu masuklah konsep suku kata. Okey, jadi masa nak masuk transisi, nak masuk ke bab tu, ustaz kena ada macam okey, hari tuan dah bersedia? Bila dah ice breaking tadi, tanya dia pula. Okey, tuan dah bersedia? Tanya. Takut dia macam tak bersedia lagi kan. Tanya dia dulu. Okey, tuan dah bersedia? Okey, dah. Okey, baik. Hari ni pelajaran kita yang kita nak belajar adalah pertama saya nak terangkan dulu berkenaan dengan konsep suku kata Al-Quran. Jadi sebelum tu ustaz boleh tanya dululah pelajar tu. Okey, tuan dah ada modul? Ni soalan yang macam nak bagi dia bersedia lah. Modul tu sebenarnya memang pelajar tu akan dapat lah. Jadi sebelum kelas tu, kalau kita tanya tu sebab apa? Sebab takut ada yang dia order tak sampai lagi. Jadi bila ustaz tanya, dia cakap ada. Maksudnya dia akan buka lah tengok. Tapi kalau tak ada, ustaz kena buka lah yang dekat yang modul yang saya bagi tu. Dekat slide tu. Untuk yang konsep sukata mula-mula tu tak apalah, buka yang slide tu dulu. Boleh. Okey. Jadi untuk penerangan konsep suku kata, start dengan slide itu. Ustaz pun ceritalah berdasarkan slide itu. Okey. Jadi saya bagi slide itu mudah sikit lah ustaz nak cerita. Saya kalau ikutkan slide itu tak adalah macam ada semua dalam skrip tu kan. Skrip tu tak ada dalam slide. Cuma saya nak flow dia tu macam tu. Start dengan apa, bahasa Melayunya, perkataan apa. Okay, lepas tu masuk ada berapa bunyi apa semua tu. Boleh? Okay, lepas tu masa ketika ustaz bagi penerangan tu minta jugalah respon pelajar. Kan, macam contoh ustaz dah cerita pasal berkenaan dengan bahasa Melayu bla 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 macam ni. Okey, setakat ni boleh faham? Tanya dia. Okey, dia pun cakap okey faham. Okey, baik, kita terus. Bawa pula. Macam tu. Maksudnya kalau kita baca buku kan mesti ada koma. Betul tak? Jadi macam tu juga kalau kita bagi penerangan ni kita kena ada juga. Berhenti sekejap tanya respon dia. Okey, baik. So tu cara untuk bagi penerangan. Okey, lepas tu masa ustaz minta pelajar tu kira. Kan? Jadi cara tadi ustaz betul lah, maksudnya minta pelajar tu angkat tangan, nak kira sama-sama. Okey, maksud kira sama-sama ni ustaz kena minta dia sebut sekali. Dia sebut sekali. Contoh sebab kita nak tahu, kita nak buktikan yang konsep tu. Yang konsep tu ada baris, ada bunyi. Baris sama dengan bunyi. Jadi kita nak biar dia, kita buktikan benda tu. Biar dia sebut
dia pun tahu, oh rupanya saya sebut yang ni bunyi dia banyak ni. Jadi minta dia sebut. Okay, contoh bismillah kan. Okay, tuan cuba angkat jari. Okay, cuba kira sama-sama dengan saya. Ikut saya sebut dulu. Bis. Dia pun sebut bis. Mil. La. Sampailah mi. Okay, tanya dia. Okay, tuan. Dapat tak? Ada berapa tadi? Dia macam tak pasti. Kan? Cuba kira lagi sekali. Kalau dia cakap, oh ada 10 bunyi. Kan? Ustaz pun, okay ada 10 bunyi kan. Lepas tu Ustaz pun tunjuk yang dekat dalam slide. Kira ada berapa baris pula. So yang tu macam tu jugalah. Yang la haula wala pun Ustaz sebut la, dia pun sebut la sampailah billahi. Okay, boleh Dia ikut lah. Dia ikut. Sebab kita nak bagi sebab kita nak suruh dia ikut tu sebab kita nak buktikan yang konsep tu baris sama dengan bunyi. Tengok disebut, tengok ada berapa baris. Jadi dia percayalah apa yang kita buat tu, yang kita bagi tahu. Boleh? Boleh. Okey, baik. Itu yang bahagian konsep suku kata. Kalau dari segi flow-nya saya tak ada masalah sebab Ustaz dah tengok skrip dengan slide tu. Jadi Ustaz ikut yang tu je lah. Cuma Ustaz tambah baik je lah untuk yang respon apa semua tu. Okey, baik. Lepas tu bila dah ni satu lagi. Yang baris. Okey, sekejap saya share sekejap. Yang baris. Okay. Dia slide tu dia lari sikit sebenarnya tu. Dekat bawah sekali Sebab yang format saya ada yang bahasa Arab punya. Kalau yang macam saya ni dia keluar macam ni, cantik kan. Okey, baik. Yang ni pun saya nak bagi tahu juga penggunaan slide ni. Okey, Ustaz kena tekan yang dekat bawah ni. Slide show ni. Yang ada nampak bentuk macam cawan ni. Okey, Ustaz tekan, biar dia keluar penuh macam ni. Jadi bila keluar penuh macam ni, Ustaz kena tekan satu-satu nak keluar bentuk baris dalam bahasa Arab. Maksudnya dia jadi macam ni lah. Kalau contoh kan Ustaz terang yang pertama ni. Okey tuan, Al-Quran dalam diturunkan dalam bahasa apa? Tanya dia. Dia pun cakap bahasa Arab. Okey, betul. Okey, lepas tu Ustaz pun terang satu-satu. Okey, bahasa ni dia ada struktur dia sendiri. Sampai ni. Okey. Masuk dekat baris. Okey, baris ni Ustaz cerita yang ni dulu. Cerita yang ni, okey, baris ada 3. Kan? Ada A, I, U. Okey, lepas tu tanya pelajar tu, perasan tak tuan, dalam Quran yang baris 2 tu, biasa tak tengok? Tanya dia baris 2. Ni baris 2. Jadi baris 2 ni bunyi dia tambah N belakang dia. Yang ni A, I, U. Dia basic dia yang ni juga. Bagi dia jelas macam tu lah. Okey, boleh. Okey, baik. Lepas tu ada baris. Sama juga yang ni. Okey, bila Ustaz dah kira tadi, Bismillahirrahmanirrahim, ada 10. Ustaz pun kira lah baris. Kalau Ustaz buat full macam ni, dia akan keluar satu-satu lah. Cuma yang slide tu yang saya kena adjust balik. Sebab yang format yang Ustaz tu, dia jadi lari sikit. Macam yang ni saya tak lari. Baru boleh kira kan? Boleh kira. Baru dia nampak baris tu sama dengan bunyi. Jadi konsep ni lah yang kita nak bawa biar dia faham. Boleh setakat ni. Okey, tak apa. So yang tu Ustaz boleh tambah baik lah. Ustaz kena training nak bagi orang kata mantapkan. Saya pun dulu pun tak adalah kata perfect terus. Maksudnya kita belajar dari semasa ke semasa. Okey, baik. Lepas tu masuk kepada bahagian huruf. Huruf saya rasa tak ada masalah sebab Ustaz pun cerita berdasarkan gambar. Macam yang hari tu pun Ustaz cerita yang dalam video pun macam tu juga. Jadi tak ada masalah yang tu. Cuma masa bila Ustaz dah terangkan gambar, contohnya gambar buah, ingat ba.
Kan? Okey, kalau Ustaz nak sebut babi bu tak ada masalah. Boleh sebut babi bu. Kalau nak sebut baris atas saja pun tak apa. Okey, contohnya Ustaz cakap Maksudnya bar saja. macam tu. Okey, minta mula Ustaz terang, okey ada gambar buah ingat bar. Okey, cuba tuan sebut bar. Minta dia sebut dulu mula-mula sekali tu. Dia pun sebut bar. Sambil-sambil tu Ustaz nak terangkan makhraj boleh lah. Kalau bar ni bibir dengan bibir, kita rapatkan bar. Nak bagi jelas lagi makhraj huruf tu. Kat mana keluar. Kalau saya suka cerita macam tu lah. Tak perlu panjang, ringkas je. Okey, boleh. Okey. Lepas tu bila Ustaz dah minta, bila dah terangkan tu, okey, minta pelajar pun baca. Okey, start pada kotak yang pertama, sampailah kotak yang terakhir. Okey, masa Ustaz bawa pelajar tu habis baris yang pertama, Ustaz bagi tahu je, terus je. Maksudnya macam ni, maksudnya, okey, dia baca, okey, sampai yang hujung tu, okey, terus, tak perlulah Ustaz nak bagi tahu, okey, tengok yang perenggan yang kedua, tak perlu. Ustaz bagi, okey, terus, bagus, terus, macam tu je. Lepas tu bila tadi yang pelajar ada buat kesilapan, contohnya kan tadi, yang first tadi ada yang ada pelajar tu baca tadi kan. Jadi yang tu Ustaz minta je, okey tuan cuba ulang lagi sekali. Maksudnya Ustaz tak perlu bagi tahu lagi lah yang ni sama dengan huruf Ain ni. Jangan bagi tahu lagi Ain. Biar sebab dia tak masuk lagi, dia pun tak tahu lagi Ain tu macam mana. So bagi tahu, okey, sebut je dulu ni bunyi dia kalau dia sebut berpanjangan lah maksudnya. Jadi kalau dia buat kesalahan, minta dia ulang sekejap. Okey, kalau ada lagi salah, Ustaz pun betulkan, sebut dengan yang bunyi yang sebenar. Okey. Lepas tu sama jugalah yang lain pun macam tu, flow dia sampailah habis huruf ya. Okey. Okey, masuk part yang pelajar tu tanya tadi. Kan, pelajar tanya, kenapa tak mula dengan alif? Kan, selalu belajar dulu mula dengan alif. Kan? Tapi dalam video saya tak pasti yang video baru ni ada ke tak Ustaz Syukur bagi tahu yang alif tu dikira apa. Okey, jadi jawapan dia senang saja, Ustaz boleh bagi tahu dekat pelajar. Okey, alif ni dia tak ada bunyi. Dia tak akan ada bunyi a. Tadi jawapan Ustaz tu dah ada dah sikit tadi poin dia. Yang ada bunyi a tu bila ada hamzah. Jadi alif ni fungsi dia apa? Fungsi kita akan belajar dalam tajwid nanti. Alif kosong kan, yang mak asli tu. Jadi Ustaz bagi tahu, okey hamzah ni, okey ni yang ada bunyi. Jadi alif ni yang ada bunyi bila ada kawan dia hamzah ni. Bagi tahu macam tu. Tapi selalunya jaranglah pelajar tanya macam ni. Sebab boleh dikatakan orang kenal huruf A ni. Kalau seingat saya mengajar 2 tahun ni pun baru seorang dua kot tanya saya yang ni. Jadi tak banyaklah orang tanya pasal huruf ni, huruf alif tu. Kalau tanya pun huruf macam sa tu. Kan macam mana nak letak dia. Jadi huruf sa macam itulah Ustaz terangkan, minta pelajar tu letak lidah tu. Maksudnya okey, cuba tuan letak lidah dekat gigi atas. Macam Ustaz tunjuk dulu. Tunjuk, okey letak macam ni. Sebut. Kalau boleh pelajar yang susah nak sebut. Sebab huruf sa ni ramai orang sebut sa. Macam mana kita nak guide dia tu. Macam tu lah. Ustaz pun bagi tahu. Okey, letak lidah dekat gigi atas. Okey, sebut. Sa. Macam tu. Boleh? Okey. Baik. Okey, so yang lain tak ada masalah dari segi kawalan kelas tu alhamdulillah tak ada masalah. Cuma ada sedikit masalah teknikal lah yang lain tu. Kadang-kadang dia lost kejap. Kadang-kadang suara tu lambat sampai. Yang tu kena adjust lah macam mana. Okey, boleh. Okey, boleh. Wow. Okey, baik. Ada apa-apa soalan Ustaz nak tanya? Setakat rasanya yang untuk hari ni yang tu je.
Ada Ustaz nak tanya soalan ke apa ke? Tak ada saya. Tak ada Okey, Sebab baik. itulah internet ni saya tak tahu macam mana. So tak apa. Yang tu tapi okey lah. Dia boleh dengar lagi. Cuma kadang-kadang tu ada time-time tu dia macam lost kejap. Mungkin dia dia kurang stabil sikit lah tu kalau yang tu. Jadi tak apa, yang tu nanti saya tengok dulu macam mana. Jadi nanti insyaAllah Ustaz akan kiranya selepas pada ni akan ada sesi penilaian dengan panel. Jadi sesi tu saya akan Ustaz akan admin akan contact Ustaz lah. Admin akan contact Ustaz. Lepas tu dia akan set lah masa bila. Kalau Ustaz kerja Itu ujian tu macam mana sama juga macam ni. Maksudnya Ustaz mengajar juga. Sama je lah. Yang konsep suku kata, huruf sampai sama macam yang dalam ni juga. Cuma yang dalam ni training. Yang sesi ujian yang nanti. Yang tu dengan siapa? Yang tu ada panel yang akan kita lantik lah maksudnya. Bukan saya lah, bukan di hadapan saya. Jadi yang dekat situ Ustaz macam mengajar je lah. Tak ada orang komen apa. Yang ni saya komen lagi, saya bagi tahu ni macam ni kena buat macam ni. Jadi yang ni Ustaz akan boleh baikilah bila dalam sesi ujian nanti. Saya harap ada peningkatan lah, insyaAllah. Boleh? Okey, boleh?